Assalamualaikum semua. Boleh panggil saya Faruqi. Okey, saya akan membuat video tugasan. Kita macam santai je dalam video ni, seolah-olah macam kita berinteraksi. Saya akan membincangkan tajuk hukum nun sakinah dan tanwin, okey? Tapi sebelum kita belajar hukum nun sakinah dan tanwin ni, kita kena tahu tuan-tuan apa itu hukum untuk belajar tajwid ni, okey? Sebenarnya hukum belajar tajwid ni adalah fardu kifayah, tetapi membaca dengan tajwid yang betul dan tartil adalah fardu ain. Jadi kita nak tak nak kita kena sentiasa belajar ilmu tajwid ni ikut kesesuaian umur, okey? Dari segi tajwid ni kena betul lah makhrajnya, kita kena tahu dekat mana dengungnya. Kita kena tahu juga nun mati, mim mati, okey? Okey, apa itu nun sakinah dan tanwin? Okey, kita pergi dulu kepada nun sakinah. Nun sakinah ni adalah nun sukun, nun mati ataupun nun yang ada tanda mim kecil tu, okey? Nun sakinah ni kita panggil nun sukun lah kan, yang ada tanda bulat ataupun nun tu dia kosong. Dalam Quran korang mesti banyak kali terjumpa nun sakinah ataupun nun sukun. Ini dia. Korang perhati betul-betul. Dah ya? Okey, kalau tanwin pula bunyi an, in, un yang ada di hujung ayat, itu selalunya adalah tanwin. Biasanya fathatain, kasratain, dhammatain. Itu merupakan hukum ataupun bunyi bagi tanwin. Abadan, contoh macam tu kan. Okey, ni pun ada hukum ataupun tanda tanwin. Ni tanda tanwin. Nombor 2, baris 2. Fathatain, kasratain, dhammatain. Okey? Okey. Hukum nun sakinah juga dikenali sebagai hukum 5 dalam masyarakat Malaysia kita. Okey, sebab apa dia dikenali sebagai hukum 5 ni? Sebab dia cuma ada 5 hukum sahaja dalam nun sakinah tu. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Idgham pula ada 2, idgham bila gunah, idgham ma'al gunah. Okey, lepas tu iqlab. Okey, yang kelima yang terakhir ni adalah ikhfa, ikhfa hakiki. Okey, izhar maksudnya jelas. Okey, idgham maksudnya masukkan sesuatu. Idgham pula ada 2. Idgham ma'al gunah dengan dengung, idgham bila gunah tanpa dengung. Okey. Lepas tu iqlab. Iqlab hurufnya cuma ba saja, paling popular lah, senang nak ingat kan. Okay, yang terakhir ni adalah ikhfa hakiki, dia tersembunyi. Okey. Nanti akan ada penerangan selanjutnya tentang hukum nun sakinah ataupun hukum 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membahaskan mengenai izhar halki. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan izhar dan juga halki? Jadi izhar ni pada bahasanya adalah bermaksud jelas ataupun nyata, yakni zahir. Manakala halki ni pula secara bahasanya adalah bermaksud kerongkong. Manakala menurut istilahnya pula adalah bermaksud kita mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya tanpa menambahkan sebarang dengung. Mana kata kalau kita menjumpai izhar halki di dalam Al-Quran, maka kita jangan sama sekali menambahkan dengung dan haruslah membacanya dengan jelas. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada huruf-huruf izhar halki. Jadi huruf izhar halki ni hanya mempunyai 6 huruf sahaja, iaitu kalau secara formulanya adalah ar-hin kha'ahu, kalau kita belajar masa kita kanak-kanak dulu. Jadi kalau lebih spesifiknya lagi adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Jadi ke-6 huruf ini
makhrajnya adalah keluar daripada kerongkong kita. Baiklah, seterusnya, bagaimana pula untuk kita mengenal pasti izhar halki ini di dalam Al-Quran? Caranya cukup senang, iaitu yang pertama sekali, di dalam ayat Al-Quran tersebut hendaklah mempunyai dua tanda bacaan ini. Iaitu yang pertama sekali adalah nun sakinah ataupun nun mati, dan juga haruslah mempunyai tanda tanwin. Jadi apabila kedua tanda bacaan ini bertemu dengan mana-mana huruf izhar halki, maka terjadilah ia hukum izhar di situ. Yang ini jelas. Baik. Jadi untuk lebih memahami mengenai izhar halki, marilah kita sama-sama saksikan beberapa contoh yang akan saya bawakan. Iaitu yang pertama, saya akan ambil contoh daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-49 yang berbunyi min ali fir'aun yasumunakum. Kalau kita dapat lihat di situ, min ali, iaitu nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan hamzah. Itu yang pertama. Seterusnya kita tengok kepada contoh daripada tanwin, iaitu daripada surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-74 yang berbunyi bighafilin amma ta'malun. Bighafilin amma ta'malun. Jadi kalau kita dapat lihat, di bawah lam itu adanya tanwin yang bertemu dengan ain. Maka ketiga-tiga contoh ayat Al-Quran ini, cara bacaannya haruslah jelas, kerana ia di situ adalah hukum izhar halki. Semoga bermanfaat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan salah satu hukum tajwid yang berada di bawah tajuk nun sakinah dan juga tanwin, iaitu iqlab. Iqlab dari segi bahasa bermaksud menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Manakala dari segi istilah tajwid, iqlab bermaksud menukarkan huruf nun sukun ataupun tanwin kepada huruf mim yang ringan apabila bertemu dengan huruf ba, dan lafaz huruf mim ini diikhfakan ataupun disembunyikan di sisi huruf ba tersebut serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna. Satu-satunya huruf yang terdapat di bawah tajuk iqlab adalah huruf ba. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berlakulah hukum tajwid iqlab. Dinamakan hukum iqlab kerana terdapat kepayahan apabila kita ingin menyebut huruf nun sukun dan juga tanwin bertemu dengan huruf ba, kerana terdapat perbezaan makhraj di situ. Oleh sebab itu, ulama tajwid bersepakat menukarkan lafaz huruf nun sukun dan juga tanwin kepada huruf mim yang lebih ringan apabila bertemu dengan huruf ba. Hal ini kerana terdapat persamaan makhraj di antara huruf mim dan juga huruf ba. Di dalam Al-Quran Resam Uthmani, kita dapat mengenal pasti hukum tajwid iqlab dengan begitu mudah, iaitu apabila kita bertemu dengan huruf mim yang kecil di atas huruf nun sukun dan juga tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya di dalam surah Yasin ayat ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana. Qalu ya wailana man ba'athana. Jika kita meneliti ayat ini, terdapat hukum iqlab di dalamnya, yang mana huruf nun mati bertemu dengan ba. Man ba'athana. Man ba'athana. Dan cara bacaan iqlab adalah dengan dengung dua harakat. Cara membaca hukum tajwid iqlab adalah dengan tidak merapatkan bibir terlalu rapat, seolah-olah sehelai kertas dapat melepasi bibir kita. Man ba'athana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Hilman bin Muhammad Tarmudi dari UTM Space Kuala Lumpur, subjek Al-Quran wa Hifzu. Ingin mengkongsikan atau share tentang hukum tajwid, iaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni terjadi apabila nun mati atau tanwin, sama ada tanwin baris atas
bawah dan depan bertemu dengan mana-mana huruf ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki mempunyai 15 huruf. Ta, tha, jim, dal, zai, zal, shin, sin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. 15 huruf ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki ni dalam Al-Quran terdapat banyak sangat hukum-hukum dia. Macam saya mengambil contoh di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mana dalam ayat ini iaitu yunfiqun, iaitu ayat yang terakhir dalam ayat ini, yang mana nun mati bertemu dengan fa. Apabila nun mati bertemu dengan fa, bacaannya adalah dengung sebanyak 2 harakat, iaitu bunyinya yunfiqun. Cara-cara bacaan dalam ikhfa hakiki ini, jangan dipanjangkan sebutan nun sakinah, dan yang lainnya adalah lafaz ikhfa yang fasih akan menghasilkan bunyi dengung yang berbeza mengikut makhraj huruf yang berikutnya. Jadi itulah dia ikhfa hakiki, dan sedikit yang saya dapat kongsikan tentang hukum tajwid ini. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit yang saya dapat kongsikan di Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Muhammad Husaini bin Muhammad Hilmi. Nombor metrik SX2118 38HPIH F04. InsyaAllah saya akan berkongsi berkenaan dengan idgham bila gunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, idgham bila gunnah ini ialah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf. Apa huruf yang dipertemukan dengan nun dan tanwin tersebut? Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan 2 huruf sahaja. Apa dia? Huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan hukum. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan bila gunnah, tidak dengung dengan tidak dengung, bila gunnah. Seterusnya contoh idgham bila gunnah. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim, mir rabbihim. Nun mati kita idghamkan kepada huruf ra, masukkan kepada huruf ra. Mir rabbihim, mir rabbihim. Dapat tuan-tuan? Seterusnya min ladun hakim, min ladun hakim. Nun mati bertemu dengan huruf lam, kita idghamkan nun tersebut kepada huruf lam, ke dalam huruf lam. Min ladun hakim, min ladun hakim. Dapat tuan-tuan? InsyaAllah. Tanwin bertemu dengan huruf lam, tanwin bertemu dengan huruf lam. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Idghamkan tanwin tersebut ke dalam huruf lam. Hudal lil muttaqin. Seterusnya tanwin bertemu dengan ra, tanwin bertemu dengan ra. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Dapat tuan-tuan? InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tajwid yang seterusnya ialah hukum idgham al-gunnah. Idgham al-gunnah daripada segi maksudnya ialah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua beserta dengung. Dan cara bacaannya
mestilah dengung. Dan huruf yang pertama ialah huruf nun mati ataupun tanwin. Dan huruf yang kedua ialah huruf idgham al-qunnah yang mana mempunyai empat huruf, iaitu ya, waw, mim dan nun. Dan cara bacaan untuk hukum idgham al-qunnah perlulah dengung sebanyak 2 harakat dengan cara memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. InsyaAllah di sini saya akan memberikan contoh bacaan idgham al-qunnah. Yang pertama iaitu huruf ya. Nun mati bertemu dengan ya, iaitu man yasha. Nun mati bertemu dengan ya. Baca mestilah dengung 2 harakat. Man yasha. Huruf yang kedua ialah huruf waw. Cara bacaannya tanwin bertemu dengan waw. Cara bacaannya waliyun wala nasir. Perlu dengung 2 harakat.